Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Hana Ismail dalam Tijarah, program Cahaya Kewangan Islam anda. Berjudi merupakan salah satu perkara yang diharamkan dan perbuatan itu termasuk dalam kumpulan dosa-dosa besar. Namun tahukah anda, dalam tak sedar kita sebenarnya telah didedahkan dengan perjudian sejak kecil lagi. Kita bukan bercakap mengenai permainan di kasino ataupun menikam nombor ekor yang mana memang sudah terang lagi bersuluh adalah haram. Sebaliknya, Tijarah hari ini akan membincangkan mengenai sebuah mesin permainan yang sering kita lihat di pasaraya atau di galeri permainan arcade. Permainan yang menggunakan mesin claw. Sebelum kita bertanyakan kepada panel mengenai hukum serta isu dalam permainan mesin claw ini, saya akan terangkan secara ringkas bagaimana mesin claw ini berfungsi. Baiklah, wang shilling ataupun token akan dimasukkan ke dalam satu lubang dan cakar besi ataupun claw akan mula bergerak ke bawah untuk menangkap hadiah yang ada. Jika pemain bernasib baik, mereka akan mendapat hadiah yang digenggam oleh cakar besi itu. Sebagai contoh, anak patung yang comel. Namun, jika pemain tak bernasib baik, mereka tidak akan mendapat apa-apa. Persoalannya di sini, adakah permainan seperti ini dibenarkan dalam Islam? Atau sebenarnya mempunyai unsur-unsur perjudian yang diharamkan oleh syariah? Dan bagi menjawab semua persoalan ini, kita jemput ke Tijarah Ustaz Anwar Ilyas selaku Ketua Jabatan Perbankan Islam Bank Simpanan Nasional. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, Ustaz, secara dasarnya kan, apakah sebenarnya hukum permainan mesin claw ini bagi umat Islam? Baik, terima kasih Hana. Dan untuk menjawab persoalan ini, moleklah kiranya untuk kita merujuk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar iaitu arak, judi dan juga tilik nasib dan mengadu nasib adalah diharamkan, adalah daripada perbuatan-perbuatan syaitan, dan ini ialah perkara yang diharamkan, dan fajtanibuhu, maka kita kena jauhinya, ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahawa judi itu haram, ya, dan itu semua kita semua maklum. Baik. Dan fokus persoalan kita pada hari ini ialah kepada permainan ini, permainan iaitu mesin claw, mesin claw yang begitu orang kata apa popular di pasaraya-pasaraya dan juga di pusat-pusat shopping kompleks dan sebagainya. Baik, bila kita melihat kepada apa yang berlaku sebenarnya. Yang berlaku sebenarnya ialah kita mempertaruhkan wang kita sedikit tadi yang dimasukkan tadi dalam tu, kita mempertaruhkan wang kita itu untuk mendapat sesuatu yang lebih lumayan, ya, yang lebih lumayan. Jadi contohnya kenapa, apa motivasinya untuk begitu? Motivasinya ialah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada nilai yang kita masukkan, dan kita meletakkan nasib kepada sebagai satu orang kata apa pertaruhan dalam persoalan ini. Dan bagi mereka yang berminat, kita seronok sebenarnya kan, kita seronok sebenarnya dengan mesin claw ini. Dan setelah jelas bahawa ada beberapa rujukan yang boleh kita buat, iaitu contohnya daripada Mufti Wilayah Persekutuan sendiri, ya, telah menekankan berkaitan dengan haramnya perbuatan ini, dan insya-Allah nanti kita akan melihat bagaimana ia itu dikategorikan sebagai kategori yang haram ini. Baiklah, bagaimana kan kita nampak kan permainan mesin claw ini, kita anggap macam harmless. Dia macam aktiviti meluangkan masa bersama dengan anak-anak, dan boleh termasuk dalam kategori seperti perjudian ataupun nombor ekor. Okey, asas sebenarnya untuk sesuatu permainan, ya, permainan itu tidak salah, ya. Permainan apa pun kita tidak salah. Contohnya permainan badminton, golf dan sebagainya tidak salah. Apa yang salahnya ialah pertaruhan itu, ya, pertaruhan yang kita letakkan dalam setiap permainan ini. Memanglah pertaruhan yang kita letakkan itu kadang semata-mata untuk kita menjadikan benda itu lebih menarik, ya, lebih menarik. Dan persoalan berkaitan mesin claw ini juga ialah untuk mesin ini, mesin yang kita letakkan, memang kita nampak bahawa benda tadi macam tak ada apa-apa, ayah pun redha, anak pun redha sekadar untuk suka-suka, ya. Namun kita lihat di sini bahawa pertaruhan yang hilang disebabkan oleh permainan tadi menyebabkan seseorang itu
terjebak dengan judi yang diharamkan oleh syarak ini. Jadi apabila permainan ini menjadi salah sebahagian daripada judi, maka ia memang tetap diharamkan walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Jadi sedikit itu menyebabkan permainan ini diharamkan, maka kita perlu lakukan sesuatu kepada permainan ini supaya ia tidak lagi menjadi haram. Okey. Baiklah Ustaz, saya ada satu kemusykilan kan. Biasanya kalau kita pergi ke fun fair dan sebagainya, kita akan diberi token, kita akan beli token tersebut dan ada satu permainan ni macam kita boleh tembak-tembak kan. Ya. Kita tembak, kalau kita dapat sasaran tu, kita akan dapat hadiah. Adakah dia sama dengan konsep mesin claw ini juga? Baik. Kalau kita melihat kepada konsepnya ialah pertaruhan, ya. Kita meletakkan wang yang sedikit, contohnya RM1, RM2 lah, maknanya RM1 lah kita katakan, letakkan RM1 dan kita berpotensi untuk mendapat satu hadiah yang begitu lumayan dan juga kita juga berpotensi untuk hilang RM1. Hilang RM1 itu ialah satu kerugian dan kerugian inilah terhasil daripada orang yang nak mendapat hadiah yang lumayan tadi. Jadi bila dia dapat hadiah yang lumayan, maka sebenarnya duit yang diambil untuk menjadikan hadiah itu ialah duit RM1 yang dihilang oleh contohnya dalam 20 orang. Dah dapat RM20, ya. Jadi duit itulah yang dikumpulkan dan dijadikan sebagai hadiah. Maka itulah sebenarnya antara perkara yang boleh kita lihat, ya, satu persatu permainan ini dimainkan oleh lebih daripada 2 orang, ya. Lebih pada 2 orang maknanya 2 dan lebih. Jadi judi ni dia tak boleh main seorang-seorang, ya. Jadi main seorang-seorang ni dia tak seronok sebab dia judi kan. Jadi sebenarnya kita letakkan parameter itu, iaitu dia perlu main lebih daripada satu orang, dan yang keduanya ialah wang yang dirugikan itu menjadi hadiah kemenangan kepada pihak yang satu lagi. Baik. Jadi dalam kes dalam fun fair tadi itu ialah bagaimana kita letakkan duit, kita letakkan koin kita untuk main, 1 koin 2 koin, mungkin bersamaan dengan RM1 RM2, dan kita bermain dan akhirnya kalau kita dapat tembak, alhamdulillah kan. Kalau kita tak dapat tembak, maka kita akan rugi. Kalau kita dapat tembak sekalipun, maka kita akan mendapat hadiah daripada kerugian-kerugian orang yang lain. Jadi begitu sebenarnya ialah pertaruhan yang diletakkan, sama ada syarikat itu rugi, kan? Syarikat yang meletakkan permainan itu rugi, ataupun orang-orang lain yang rugi. Jadi itulah. Ya. Okey, baik Ustaz. Saya ada satu lagi kemusykilan sebelum kita berhenti berehat kan. Bagaimanakah konsep mesin claw ini kalau kita bawa kepada online, adakah hukum dia sama juga dengan hukum yang kita gunakan dalam konsep secara fizikal permainan claw ni? Baik Hana. Sebenarnya dalam konteks online, offline, sama ada fizikal ataupun tidak, sebenarnya dia tidak membawa kepada perubahan kepada asasnya. Asasnya jika perubahan jika menggunakan konsep yang sama, maka ia tetap dikira haram, dia tetap dikira sebagai perkara yang dilarang. Jadi maka itulah perkara itu perlu kita jauhi, sama ada dia bersifat fizikal ataupun bersifat online. So jika konsepnya sama, masih hukumnya sama. Baik Ustaz, kita akan berhenti rehat seketika. Terima kasih di atas penjelasan pada peringkat awal ini. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Tijarah, jadi jangan ke mana-mana. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami dalam Tijarah. Baiklah, sebagai seorang Muslim, kita maklum bahawa aktiviti perjudian adalah satu perkara yang haram di sisi Islam. Namun tak disangka bahawa permainan suka-suka bersama keluarga di pusat membeli belah pun boleh jatuh sebagai haram kerana unsur perjudian yang ada di dalamnya. Jadi persoalan saya, apakah syarat-syarat yang kita harus maklum dalam sebuah permainan untuk memastikan ia bukan sebuah permainan yang jatuh pada kategori haram dalam Islam, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih, Hana. Persoalan yang syarat-syarat yang kita perlu jelas bahawa sebelum kita masuk ke dalam apa-apa juga transaksi, apa-apa juga permainan, ialah yang pertama, ialah pertaruhan yang dibuat itu bukanlah kita menghilangkan, menjadikan pertaruhan kita tadi tidak menjadi hadiah kepada orang lain. Yang itu yang pertama. Pertaruhan kita tidak menjadi hadiah kepada orang lain. Maknanya, kalau kita letakkan RM1, RM1 itulah yang akan dijadikan hadiah kepada orang lain. Jadi, perlu kita jelas
bahawa apabila wujudnya pertaruhan seperti ini dan juga potensi untuk menang itu kan menarik kan, potensi dia untuk menang itu menyebabkan orang lain menanggung kerugian. Itu ialah konsep perjudian yang mana perlu dielakkan. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita perlu memastikan bahawa perlu ada penaja kepada apa-apa juga hadiah yang ditawarkan. Ya, ini salah satu kaedah untuk memastikan bahawa dengan penajaan itu maka perjudian tidak berlaku. Ya, jadi bila kita cukup syarat dua perkara ini maka insya-Allah kita akan bebas daripada judi tadi. Baik, jadi Ustaz, adakah ini bermaksud bahawa cabutan bertuah ataupun lucky draw itu terkeluar daripada rangkuman yang dikatakan haram dalam perjudian itu? Okey, baik. Jadi lucky draw sebenarnya ia ialah satu kaedah kaedah untuk memilih, ya, kaedah untuk memilih. Jika di bawah hanya ada pertaruhan, walaupun lucky draw, maka lucky draw tadi akan terpalit dengan pertaruhan tadi. Ya. Jadi sebab itulah kita nak supaya sidang penonton sekalian untuk jelas bahawa kita sebenarnya bukan fokus kepada kaedah permainan tadi. Permainan tadi boleh dilakukan jika tidak ada contoh ialah kita beli mesin keluar tadi dan tidak ada tidak ada pertaruhan yang dibuat. Kita beli mesin dan letak kat rumah. Jadi kita boleh bermain sepuas hati kita. Jadi itu tidak ada masalah. Yang ada masalahnya apabila dikaitkan dengan pertaruhan dan ada kerugian kita yang berlaku dan keuntungan bagi pihak lain. Keuntungan bagi pihak lain mungkinlah daripada sudut syarikat itu sendiri yang untung disebabkan kita rugi, ya. Jadi ramai orang yang main, ada 50 orang, seorang pun tak dapat, jadi RM50 duduk dalam mesin, maka itu yang menjadi sumber pendapatan dia, ya. Jadi sebab itu kita kena jelas apa kriterianya supaya kita tidak secara tidak semena-mena kan, tidak sengaja untuk terlibat dengan perkara ini. Jadi kita harus semak dengan berhati-hati daripada mana sumber hadiah-hadiah lucky draw tersebut. Ya. Katalah kalau dah ada penaja, tak ada masalah tidak untuk kita membuat cabutan bertuah di situ, ya. Baiklah, Ustaz, dalam era digital ini kan, game online pun amat digemari oleh masyarakat kita, baik tua maupun muda. Terutama game online sekarang ini boleh dimainkan secara individu ataupun bersama-sama kawan-kawan. Bagaimana nak pastikannya game online yang kita main itu tak jatuh pada kategori haram? Okey. Ini kita nampak satu persoalan yang agak lain sedikit daripada perjudian tadi, ya. Kerana pertaruhan ini boleh berlaku dalam apa bentuk. Siapa-siapa yang saya pernah berurusan dengan kaki judi ini kan, dia boleh berjudi apa saja. Ya, apa saja dia boleh berjudi. Ya. Maknanya contohlah judi masa kecil-kecil dulu, kecil-kecil. Bukanlah kita kata kecil-kecil dulu macam mana kan. Kita ada satu keropok, ya, kita selalu beli dan dalam tu ada nombor-nombor. Nombor tu ada papannya, hadiah, ya. So itu yang kita beli keropok dan tikam. Jadi kita beli keropok dan kita dapat hadiah tadi. Ya. Jadi itu dululah, maknanya dulu. Sekarang ini dalam bentuk-bentuk yang lebih advance, di mana boleh dilakukan dalam bentuk online dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak pastikan perkara ini ialah satu, memang kita kena ada kefahaman tadi, kefahaman yang pertama. Yang keduanya, kita perlu pastikan bahawa apa yang kita buat itu melalui satu transaksi yang sah. Transaksi yang sah ini boleh dipastikan dengan kita kena pastikan dulu sama ada ia ialah jual beli ke ataupun sewaan ke ataupun dan sebagainya berdasarkan kepada kontrak-kontrak syariah yang ada. Dan apabila kita melihat perkara itu, bila kita memahaminya, maka kita akan dapat detect, kita akan dapat pastikan benda tadi sebagai satu benda yang patuh syariah ataupun tidak. Jadi masalah sekarang ini ialah ramai yang masuk dalam permainan-permainan ini tanpa memahami terlebih dahulu. Betul. Bila tanpa memahami terlebih dahulu, kita khawatir, ya. Khawatir kita akan terjebak, kita akan terlibat. Sebab itulah Saidina Umar pernah menyebutkan kepada peniaga-peniaga di pasar Madinah, ya. Kata Saidina Umar, ya ma'syarat tujar la yabi' fi suqina man la yafqah wa illa aklar riba radiya am aba, atau kama qala Umar. Iaitu, wahai pedagang-pedagang sekalian, kamu kalau nak berniaga di pasar Madinah ini, kamu kena memahami berkaitan dengan fiqh muamalat, ya, berkaitan dengan hukum hakam jual beli. Kalau tidak, kamu akan terlibat dengan riba, sama ada kamu tahu ataupun
kamu Tidak sengaja. tahu. Oh. Kamu tak tahu ataupun kamu sengaja. Itu ialah amaran yang diberikan. Jadi sebab itulah apa juga transaksi yang kita nak lakukan. Pertama kita kena memahami, yang keduanya kita kena be sure dengan apa yang kita keluarkan. Duit kita keluar tu atas dasar apa? Ya. Kalau kita dasar keluar itu atas dasar perkhidmatan yang diberikan, maka masya-Allah tidak ada masalah. Namun jika duit kita keluarkan itu atas untuk merebut satu peluang untuk mengambil barang-barang yang lebih lumayan daripada, of course lah dalam bab claw machine mesti kita nak ambil yang paling besar kan. Dalam tu memang kita tengok dan kita ambil paling besar. Ya. Jadi bila kita ambil yang tu tak jadi kan, mesti tak jadi punya. Jadi bila jatuh tak jatuh kan. Jadi kita akan try untuk kali kedua. Jadi itulah atas dasar apa kita memberikan wang kita tadi, dan inilah yang menyebabkan berlakunya perjudian, berlakunya perkara-perkara yang diharamkan dan kita terjebak dalam keadaan kita tidak tahu. Betul, subhanallah, satu pandangan yang terang lagi bersuluh kan, kerana kita tak sedar bahawa kita terlibat dalam permainan-permainan seperti ini dengan anak-anak kita pula tu. Baiklah, kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama dengan Ustaz Anwar Ilyas untuk menerangkan lebih lanjut lagi tentang mesin claw ini dalam Tijarah. Jangan ke mana-mana. Baiklah, masih lagi bersama saya Hana Ismail dalam Tijarah. Kita telah pun hampir ke penghujung rancangan dan kita telah pun berbincang tadi dengan Ustaz Anwar Ilyas mengenai hukum permainan mesin claw ini dan bagaimana bagi mereka yang beragama Islam pula yang mengendalikan mesin claw ini di kedai-kedai mereka. Adakah ini bermaksud perniagaan mereka itu automatik menjadi haram dan apa yang wajib mereka lakukan dengan duit yang mereka dapati daripada mesin claw ini ataupun mungkin menantikam dan sebagainya? Wallahu a'lam Hana. Namun apa yang boleh kita nasihatkan di sini ialah kepada mereka yang memang menyediakan perkhidmatan ini untuk untuk mereka revise kembali agreement mereka dan juga kontrak yang mereka buat pada ketika ini, iaitu yang berlandaskan kepada perjudian ini. Maka dengan cara kita mendapatkan nasihat daripada pakar-pakar syariah yang ada, dan mungkin satu penyelesaian ataupun jalan keluar daripada hal ini ialah, yang pertama mungkin kita boleh melihat daripada sudut kontrak itu sendiri, iaitu kita membuang elemen pertaruhan. Membuang elemen pertaruhan sebab dia ada banyak. Pertama kita melihat kepada matlamat mesin itu sendiri. Matlamat mesin ini sebenarnya bagi pihak keluarga, bagi pihak kita pengguna ialah untuk mendapat keseronokan itu. Kita nak seronok kan. Ada banyak cara untuk seronok. Dan sebenarnya kalau kata kita lihat nak seronok ini, kita boleh juga kita pergi kepada kontrak yang lebih clean, yang lebih bersih, iaitu perkhidmatan, kontrak perkhidmatan yang ada. Contohnya kita dekat Pasaraya ni kita melihat ada satu mesin yang ada budak naik, kemudian kita masukkan duit dan digunakan secara tu untuk 4-5 minit dan berhenti. Sama juga dengan mesin mesin urut dekat shopping kompleks kan, kita tengok situ. So ia boleh bersifat perkhidmatan, bukanlah satu bersifat yang bersifat pertaruhan, kerana dia lebih kepada memberikan khidmat. Jadi mesin ini juga sebenarnya boleh dijadikan sebegitu, untuk mendapatkan perkhidmatan, sebab dia nak main kan, nak main. Jadi perkara ini boleh dilihat semula supaya kita dapat satu pendapatan yang bersih daripada sebarang pertaruhan. Dan alhamdulillah sekarang ini pun dah banyak penasihat-penasihat syariah yang ada untuk kita dapatkan khidmat nasihat, insya-Allah. Satu cadangan untuk gantian yang lebih baik dalam perkhidmatan dalam bisnes kita kan. Baiklah, akhir sekali Ustaz, sebelum kita melabuh tirai perbincangan pada hari ini, sikit nasihatlah kepada rakyat Malaysia yang gemar dengan permainan seperti ini kan, terutama bagi mereka yang beragama Islam, dan bagaimana sebenarnya ini boleh memberikan satu pendidikan yang kurang baik dan pendidikan yang kurang baik kepada anak-anak kita bila mereka nak membesar kelak. Baik. Mungkin sidang penonton sekalian, bila kita melihat permainan ini tidak ada yang masalahnya ialah pertaruhan. Jadi anak-anak kita mungkin tidak mengerti bahawa ada pertaruhan
yang ada sebagai satu underlying kontraknya dekat bawah sana. Namun apa yang perlu kita letakkan ialah perlu memberikan kefahaman kepada anak-anak kita supaya kita dapat memberikan gambaran sebenar ya apa yang berlaku apabila kita main mission claw ini berdasarkan kepada kefahaman kita, dan ini untuk ibu ayah supaya kita bila kita berikan kefahaman, maka kita alhamdulillah, maka kita tidak lagi yang kata apa bertanggungjawablah kan kepada anak-anak kita, mungkin dia besar sebagainya. Jadi dari sudut itu yang keduanya ialah kepada pengusaha sendiri. Pengusaha sendiri kita perlu merubahlah cara kita punya modus operandi kita untuk mendapatkan keuntungan. Tidak salah untuk mendapatkan keuntungan melalui perkhidmatan, melalui penjualan barang dan sebagainya. Namun salah untuk kita mendapatkan keuntungan daripada sudut meletakkan dengan memperjudikan pertaruhan itu sendiri dan mengambil keuntungan atas kerugian orang lain. Ya. Jadi itulah yang perlu kita elakkan, dan bagi keseluruhan umat Islam perlu kita jelas akan keputusan ini. Fatwa telah dikeluarkan. Moga-moga kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada terjebak dengan permainan ini, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah, dengan ini kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Ustaz Anwar Ilyas selaku Ketua Jabatan Perbankan Islam Bank Simpanan Nasional atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Dan walaupun kita semua maklum perjudian itu adalah haram di sisi Islam, ya, malangnya tanpa disedari konsep perjudian ini sebenarnya masih lagi berleluasa di kalangan masyarakat kita. Sebagai contoh dalam permainan mesin claw, dan wajib untuk kita fahami sama-sama bahawa permainan ini adalah haram kerana terdapat pertaruhan yang melibatkan wang yang mana jika berjaya akan memperoleh barang dalam mesin tersebut, dan jika gagal wang itu akan hilang. Ini adalah satu bentuk pertaruhan yang dilarang oleh syarak. Dan akhir sekali ingin saya tekankan, apa jua permainan yang mempunyai unsur-unsur yang sama juga dikategorikan sebagai haram kerana unsur perjudian yang ada dalamnya. Dan kita akhiri tijarah hari ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, dengan maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Fikir-fikirkanlah. Sampai di sini saja saya Hana Ismail. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.